Jiajing tu maksud dia adalah ketenangan luar biasa. Tapi nama dia dengan perangai dia super beza gila. So dia nama ketenangan luar biasa. Hidup tak tenang babe. Dia nak bagi jawatan ahli konsul dekat Rome tu, iaitu jawatan tertinggi dekat Rome kepada Incitatus tu. Maksudnya kau nak suruh kuda jadi pemerintah negara. Pula dia ni memang suka belasah gundik dia daripada segi seksual dan juga membelasahi gundik dia. Sehingga ada sampai satu masa tu memang gundik-gundik dia macam cuba untuk membunuh Maharaja Jiajing ni. Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku nak bercerita tentang beberapa raja yang dikenali di seluruh dunia dengan karakter diorang yang gila. Maksudnya bukan setakat gila tau, tapi ada yang memang didiagnosis gila. Dia yang gila dekat dalam sejarah adalah Raja Charles yang ke-6, iaitu abad ke-14 Masihi di negara Perancis. Raja ni mula berubah semenjak dia masuk pertengahan umur 20. Iaitu dalam 25 ke atas macam tu lah, 25, 26, 27 macam tu kan. Jadi pada waktu ini dia dah mula mengalami satu penyakit yang bernama psikosis, iaitu sukar untuk menentukan realiti dan juga fantasi. Mula dipanggil dengan Charles yang gila pada umur 32 tahun. Waktu ni dia dah buat macam-macam benda yang gila lah, iaitu yang pertama, Charles ni meracau dan membunuh 4 orang pahlawan dekat istana dia tu. Lepas tu dia juga menyerang adiknya sendiri, iaitu Louis of Orleans. Waktu ni dia dah meracau sikit, dah macam gila sikit kan. Lepas tu dia juga menganggap diri dia ni sebagai Saint George. Saint George ni adalah pahlawan Kristian legenda yang terkenal sebab dia memburu naga. So dia ni juga dikatakan sentiasa waktu dekat istana tu dia sentiasa berlari sekitar laluan koridor dekat istana tu. Dia pernah satu masa tu dia pernah tak nak mandi dan tak nak tukar pakaian dia selama 5 bulan. Jadi dia tak mandi dan pakai baju yang sama selama 5 bulan. Macam mana orang tak panggil gila? Dan ada satu masa tu yang dia ni paling terkenal dengan kisah yang dia ni anggap bahawa diri dia kaca. Dia rasa macam diri dia kaca dan dia sangat fragile macam tu kan. Ada juga pernah diceritakan bahawa dia ni memang selubung badan dia dengan besi supaya dia tak pecah. Sebab dia anggap diri dia kaca. Jadi kita boleh tahulah betapa something is wrong with this king, you know. Seterusnya iaitu Maharaja Jiajing abad ke-16 Masihi China. Jiajing tu maksud dia adalah ketenangan luar biasa. Tapi nama dia dengan perangai dia super beza gila. So dia nama ketenangan luar biasa. Hidup tak tenang babe. Maharaja Jiajing ni apa yang aku boleh kata dia gila sikit sebab dia ni memang pengamal Taoism dan dia taksub dengan portion hidup abadi. Yang dia buat untuk menghasilkan portion hidup abadi tu, itu dia perlu kumpulkan haid anak dara. Jadi waktu pemerintahan dia tu, budak-budak yang berumur 13 hingga 14 tahun memang dikumpulkan untuk ambil darah haid diorang ni. Dan jadi budak-budak yang dikumpul untuk buat portion hidup abadi tu hanya diberi makan 2 benda sahaja, iaitu mulberry dan juga air hujan. Sebab apa Maharaja ni anggap bahawa dengan makan 2 benda ni darah haid tu akan jadi sangat suci. Begitu. Dah lah dia bagi makan benda tu je. Lepas tu dia memang seksa sekali anak-anak dara yang dia kumpulkan tu. Iaitu dengan belasah diorang ni lah, macam-macam lah. Dan kalaulah tiba-tiba antara anak-anak dara ni tiba-tiba sakit, jadi mereka terus dibuang daripada sistem portion hidup abadi tu. Itu satu hal lah, portion hidup abadi yang tak pernah abadi tu kan. Itu satu hal. Yang kedua pula, dia ni memang suka belasah gundik dia daripada segi seksual dan juga membelasahi gundik dia. Sehingga ada sampai satu masa tu memang gundik-gundik dia macam cuba untuk membunuh Maharaja Jiajing ni. Maksudnya mereka ni berkomplot. Gundik-gundik 16 orang berkomplot untuk membunuh raja. Iaitu dengan cara mengikat leher tu, mengikat reban dekat leher raja. Tapi tiba-tiba kantoi pula waktu nak ikat reban dekat leher tu, bila salah seorang daripada gundik ni silap ikat reban.
Jadi dah jadi masalah pula kan. Jadi Maharani dapat tahu tentang kejadian ni. Jadi dia pun memang hukum bunuh kesemua 16 gundik yang terlibat dalam cubaan untuk membunuh Maharaja Jiaji ni. Jadi disebabkan ketaksuban dia terhadap portion hidup abadi tu menyebabkan dia sangat bersikap kejam lah terhadap golongan wanita kan. Sehinggalah dia kan dah konon nak portion hidup abadi, tapi dia tak ada pun dalam dunia sekarang ni. Jadi dia pun memang telah mangkat pada dia mangkat tu sebab dia keracunan mercury daripada portion hidup abadi yang dia buat tu. Jadi padan muka kau. Kita pergi dekat raja gila yang berada di Spanyol, iaitu Ratu Juana of Castile. Ratu Juana of Castile ni iaitu pada tahun 15 Masihi, berada di negara Spanyol. Ratu Juana ni dia naik tahta setelah bondanya mangkat. Jadi selepas saja bonda dia mangkat tu, jadi dia pun dinaikkan jadi seorang ratu lah di Spanyol tu. Namun ada ura-ura yang menyatakan bahawa dia ni mula menjadi meracau dan gila tau. Selepas suaminya meninggal, yang bernama Philip the Handsome telah meninggal dunia. Dan juga dia ni dikatakan sampaikan dia ni digelar sebagai Juana La Loca. Juana La Loca ni bermaksud Juana yang gila. Maksudnya rakyat pun panggil dia kau gila lah. Macam tu. Benar, Juana La Loca je tu. Pernah pergi ke Granada selama 8 bulan untuk bawa keranda suami dia. Lepas tu bila dia bawa keranda suami dia tu, sepanjang 8 bulan tu dia mencium dan belai rambut suami dia, rambut mayat suami dia tu. Jadi disebabkan cerita-cerita macam ni, sebenarnya baginda ni telah dipenjarakan. Ratu Juana ni telah dipenjarakan oleh ayahnya sendiri. Dan kemudian bila dia dah dipenjarakan tu, kemudian naiklah ayah Ratu Juana ni sebagai pemerintah negara lah. Jadi tapi Ratu Juana ni, kisah dia ni macam tidak dapat dipastikan ataupun tidak dapat disahihkan sebab ada yang menyatakan bahawa Ratu Juana ni macam orang fitnah dia sebab orang nak jatuhkan dia daripada tahta. Tapi ada yang kata dia memang betul-betul gila selepas suami dia meninggal dunia. Jadi wallahu a'lam. Seterusnya adalah aku nak bercerita tentang Maharaja Caligula. Maharaja Caligula ni merupakan maharaja abad pertama Masihi di Rom. Jadi Maharaja Caligula ni dia antara maharaja yang orang kata di akhir-akhir hayat dia tu memang orang kata gila lah Mamat ni. Sebenarnya beliau dilantik pada umur 25 tahun. Baginda merupakan maharaja yang sangat disayangi oleh rakyat. Dia sangat disayangi oleh rakyat sebab dia pernah dia pernah memberikan bonus kepada bala tentera dia. Lepas tu dia pernah hapuskan cukai yang macam tak penting lah dekat negara Rom tu sendiri. Membebaskan banduan yang diadili secara tidak saksama. Jadi 3 benda ni memang menaikkan nama Caligula ni lah. Kiranya he's a good raja lah, senang cerita. Tapi selepas saja Caligula ni jadi maharaja, kan beberapa bulan tu tiba-tiba dia mengalami satu sakit tau. Dan selepas dia mengalami sakit tu, tiba-tiba dia punya karakter tu macam berubah secara mendadak. Antara benda yang pelik yang dia buat adalah memang Caligula ni dia menganggap bahawa dia merupakan seorang dewa. Dan dia juga telah meminta satu jambatan dibina daripada istana dia sampailah ke kuil dewa Jupiter tu, supaya dia senang bertemu dengan dewa tu sendiri. Dia juga minta setiap patung dekat dalam kuil tu digantikan dengan kepala Caligula, kepala dia, jadahnya kan. Jadi dia rasa diri dia dewa lah. Selain daripada ketaksuban dia terhadap dewa tu, dia ni juga taksub dengan kuda dia yang bernama Incitatus. Kegilaan dia terhadap kuda ni telah membuatkan dia membina satu rumah untuk kuda dia. Maksudnya bukan kandang tau, tapi rumah yang ada lantai marmar dan sebagainya. Suruhlah Incitatus tu duduk dekat dalam rumah tu. Lepas tu pula, lagi gilanya, bayangkan dia nak bagi jawatan ahli konsul dekat Rome tu, iaitu jawatan tertinggi dekat Rome kepada Incitatus tu. Maksudnya kau nak suruh kuda jadi pemerintah negara. Semua benda kan. Jadi rakyat macam tak ada nak brain tau waktu tu. Apa benda lah yang Caligula ni fikir kan. Jadi disebabkan kegilaan-kegilaan dia tu, rakyat memang mempersoalkan keadaan mental Caligula ni lah.
Jadi pada dia ni memang dibunuh lah, iaitu dia dibunuh pada 24 Januari 41 Masihi oleh para pengawal selepas anjuran sukan festival dengan 40 tikaman. Kau bayangkanlah betapa rakyat ni geram dengan dia tu kan, sampai 40 tikaman dibagi tu. Itu sahajalah beberapa cerita tentang raja yang orang kata gila lah dekat dalam sejarah kan. Ada antara sejarah yang macam kita tak boleh nak brain lah macam tu. Jadi itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.